قربي. أنا أخاف بعدين تخرب الشيء. لا ليس موجود. واو. ليش اللي مبطي كذا؟ شغل الإنترنت ضعيف ولا كيف؟ Mana? الإنترنت. الناس يتابعنا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. الحمد لله. Hari ini 27 bulan Ramadhan. Ada lagi 3 hari. Wa khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa kal'adah ahlan wa sahlan. Kol 7. Kita ambil surah yang pendek. Tapi semalam kita ambil surah Al-Balad. Surah Al-Balad 20 ayat. Kita tadabbur 10 ayat. Hari ini insya-Allah lagi 10 ayat yang di dalam surah Al-Balad. Insya-Allah yang belum siap boleh ambil Al-Quran atau boleh ambil tafsir atau buka video atau buka apa-apa. Kita terus belajar sama-sama. Selamat bagi Ustazah, selamat bulan Ramadhan. Okey, tadi tergibat kalimat tarhibiyah. Okey, boleh share. Assalamualaikum Kak Bi. Kak Bi, bubur kacang merah. Bukan kacang merah, kacang apa? Bubur hitam. Bubur pulut hitam. Bubur pulut hitam tu sedap sangat. Terima kasih banyak-banyak Kak Bi. Yang bahagia saya memakannya semalam. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jom sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita jemput dulu untuk live FB ini. Dan kemudian kita boleh tag kawan-kawan. Dan insya-Allah kita pagi ini akan menyambung. Macam Ustaz cakap tadi, malam tak habis lagi. Surah Al-Balad start pada ayat. Wa kal'adah Al-Balad, maksud Al-Balad Makkah Al-Mukarramah. والمقيم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Faham di dalam surah Al-Balad sampai ayat 10. Wahadainahu najdain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wahadainahu an-najdain. Maksud annal insan, orang semua, orang mukmin, orang kafir, orang Yahudi, orang wahadainahu an-najdain. Bilih, ada ulama tafsir kata maksud an-najdain dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang tak baik. Ada ulama kata wahadainahu an-najdain macam mana hidup di dunia sahaja, macam mana jumpa banyak masalah depan hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang pilih untuk orang buat amal baik atau yang tak baik. Falaqtahama al-aqabah. Al-aqabah masalah. Masalah yang depan kita. Kalau kita di dunia ada banyak masalah. Nama ini aqabah. Kalau kita nak naik bukit ada banyak masalah, banyak aqabah. Sebab al-aqabah الشيء المرتفع. الشيء المرتفع yang tinggi. Yang susah kita sampai akhir, sampai hujung. Al-aqabah, ulama tafsir kata al-aqabah as-sirat al-mustaqim.
As-sirat al-mustaqim hari qiyamah. Sirat, jalan yang kecil. Ada orang lari cepat atas as-sirat al-mustaqim sampai masuk syurga. Ada orang slow. Ada orang jalan macam bibi. Ada orang jatuh di dalam neraka wal-'iyadzu billah. فلاقتحم العقبة. العقبة الصراط المستقيم hari قيامة. وما أدراك ما العقبة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أدراك ما العقبة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Awak tak tahu macam mana as-sirat al-mustaqim hari qiyamah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Wa ma adraka mal 'aqabah? Fakku raqabah. Orang yang terus jalan atas as-sirat al-mustaqim sampai masuk syurga, orang yang buat amal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Orang yang fakku raqabah, yang suka itqu raqabatin mu'minah. Man a'taqa raqabatan mu'minatin kanat lahu hijaban minan nar. Raqabah mu'minah. Orang mukmin ada masalah di hidup dia, banyak dia tolong orang mukmin sampai dah habis masalah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi hadiah untuk orang yang tolong orang mukmin. Fakku raqabah kafarat al-mu'min. Atau it'amun fi yawmin dhi masghabah. Atau it'am. Al-mururu ala as-sirat al-mustaqim ada amal kalau kita buat mimala kita terus lari atas as-sirat al-mustaqim sampai masuk syurga. As-sirat al-mustaqim hikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah adil untuk orang yang buat amal baik boleh lari atau yang buat amal yang tak baik tak boleh lari atas as-sirat al-mustaqim. Sifat amal yang kita nak buat, satu, fakku raqabah, tolong orang mukmin. Dua, au it'amun fi yawmin dhi masghabah, it'am bagi orang makan. Masghabah labar dan banad. Labar dan banad. Au it'amun fi yawm. Maksud satu hari. Satu hari. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Fi yawmin dhi masghabah. Ay sahib masghabah. Ta'ab. Masghabah al-ju' dan banad. Dua. Fakku raqabah atau it'amun fi yawmin dhi masghabah atau yatiman. Atau orang yatim. Wal yatim yang sebelum orang baligh. Sebelum orang baligh. Itu maksud yatiman dha maqrabah. Ada yatim dan ada qarabah kita. Kadang-kadang ada dalam keluarga kita ada anak yatim. Kalau kita bagi nafkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala yani ridha amal macam ini. Sebab ini ada dua sifat. Sifat yatim dan sifat qarabat. Sifat qarabat. Ini satu amal yang Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita boleh lari atas as-sirat al-mustaqim sampai masuk syurga insyaAllah. Atau miskinan dha matrabah. Orang miskin, orang fakir, orang sakit, orang cari rezeki yang halal.
Ulama tafsir kata ini masadir tasrif al-mal as-sahih. Masadir tasrif al-mal as-sahih. Maksud Allah Subhanahu wa taala kalau bagi kita rezeki banyak atau harta banyak, macam mana kita tadbir harta kita? Kita nak infak. Macam mana infak? Mubazir atau tak mubazir? Kita nak tolong orang. Macam mana nak tolong? Nak orang kata orang keluar zakat atau keluar sedekah, tolong orang sebab nak sambung dalam hati kita, atau nak tolong orang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tasrif al-mal, tasrif harta macam mana? Ini amanah untuk kita. Tasrif urus. Urus harta itu amanah. Allah Subhanahu wa taala ujian kita. Macam mana susun, macam mana tadbir, Urus. macam mana urus, macam mana infak. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 14 dengan ayat 15 dengan ayat 16. 3 ayat urus harta kita. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Miskin, fakir, tak ada makan satu hari, tak ada. Sebab dia tak jumpa kerja, atau sebab dia ada anak-anak banyak, atau sebab dia mungkin orang sakit tak boleh kerja. Macam itu, kalau kita tolong dia atau infak atau bagi dia sedekah atau zakah untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima amal ini, dan hari kiamat boleh kita jalan atas as-sirat al-mustaqim. Itu amal. Al-mal atau harta, fitrah orang suka harta. Tetapi bila kita nak keluar, susah sedikit. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang yang bakhil, orang yang syahih, orang yang suka harta tetapi tak suka infak, itu amanah Allah Subhanahu wa taala, ujian orang. Ujian orang. Lepas urusan harta kita dan asas agama kita al-iman. Asas agama kita al-iman, an tu'mina billah. Bukan orang keluar sedekah atau keluar zakah tetapi dia tak ada iman. Tak muslim. Tak muslim. Allah terima amal atau tak? Tak terima. Sebab asas Allah terima amal, asas al-Islam. Nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala susun ayat Al-Quran. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ. ثُمَّ علماء تفسير kata maksud wa. ثُمَّ maksud wa. وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Syarat ada iman. Sebab kalau tak ada iman, memanglah susah keluar infak, susah keluar infak, susah keluar zakah. Syarat ada iman. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. Wasiyah, nasihat. Saya bagi nasihat, orang bagi saya nasihat. Ad-din nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang sahabi tanya, "Mad-din?" Saya nak faham agama.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Nasihah billati hiya ahsan. Bukan marah. An-nasihah, kalau saya buat salah, boleh orang Muslim nasihat saya. Kalau nasihat itu watawasau bis sabr. As-sabr 3 maqam. As-sabr 3 maqam. Sabrun ala ta'ah. Sabar nak buat taat. Sabar kalau kita puasa memanglah haus dan lapar dan penat. Sabrun ala al-ma'siyah. Kalau depan mata kita ada banyak dosa-dosa tetapi kita sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar nombor 2. Ada 3 maqam. As-sabru ala nawaibiz zaman. Banyak masalah akhir zaman, banyak fitnah, banyak mihnah. Kadang-kadang fitnah untuk badan kita. Orang sakit, kadang-kadang macam Nabi Ayub. Kadang-kadang ada fitnah dalam keluarga kita. Kadang-kadang dalam negara kita. Kadang-kadang dalam umat kita. Macam mana? Sabar. Kita akhir zaman, banyak fitnah, banyak masalah. Tetapi kita sabar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Dan ada wasiyah. Rahmah. Kita bagi nasihat untuk rahmah kamu. Kamu bagi nasihat saya untuk rahmah saya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Dan kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim awal surah Al-Fatihah, iftitah bismillahirrahmanirrahim. Kita cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Watawasau bil marhamah. Ada tarahum, silat rahim. Walau dia kawan, tetapi dia ukhuwah Islam, ukhuwah agama. Kita ziarah, kadang-kadang kita ziarah kawan tak jumpa dia, tetapi macam dalam hati ada cahaya. Macam dah kenal sama dia 40 tahun jumpa dia. Macam hidup itu yang sama-sama. Watawasau bil marhamah. Sifat rahmah mahal. Sifat rahmah mahal. Tetapi orang mukmin sifat rahmah dalam hati dia fitrah. Fitrah Allah Subhanahu wa taala bagi hadiah. Walladzina kafaru biayatina. Orang yang tibu ayat Al-Quran, orang yang tibu syariat Al-Islam, Dia bukan tipu tau, ingkar. orang yang ingkar ayat Al-Quran dan orang yang ingkar syariat Allah Subhanahu wa taala, hum ashabul mash'amah. Ashabul mash'amah maksud orang neraka. Wal iyadu billah. Orang yang ambil buku hari qiyamah Kiri. kiri Yang ambil buku hari qiyamah tangan yang kiri. Orang yang Allah Subhanahu wa taala marah. Alaihim narun mu'sadah. An-nar al-mushta'ila yaum al-qiyamah. Ini orang yang mengingkar ayat Al-Quran dan orang yang mengingkar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabbur di dalam surah Al-Balad. InsyaAllah nak dengar ustazah kalau dia bagi nasihat sikit. Kongsi. Kongsi, Kongsi. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah hari ni part kedua surah Al-Balad. Dia bersambung sebenarnya daripada perbincangan semalam. Ingat lagi kan? Lupa dah sebab dah makan macam-macam kan? tak ingat dah. Surah Al-Balad yang semalam kita bincang tentang orang kafir yang membelanjakan harta dia untuk memusuhi Nabi. Jadi yang dia belanja apa? Belanja banyak ni. Malalu bada. Belanja banyak. Dan kemudian mereka rasa macam macam hebat lah macam tu kan. Tak ada siapa yang boleh kalahkan kita. Tak ada siapa yang boleh kontrol kita begitu. Jadi Allah pun Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka kan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Adakah kamu tak rasa kan?
yang apa yang kamu buat ni semua ni sedang diperhatikan kan. Allah bagi pada kita mata, Allah bagi pada kita lisan, lidah kita dan bibir kita. Jadi sambung ayatnya pada hari ini ialah pada ayat ke-11. Falaqtahamal aqabah. Apa maksud falaqtahamal aqabah? Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dalam kita ini Allah bagi dua jalan. Ayatnya berbunyi wahadainahun najdain. Allah bagi kita dua jalan. Jadi dalam kita berjalan dalam kehidupan kita ini, kita akan melalui satu jalan kesusahan. Nak lawan apa yang ada di dalam dada kita ni yang menyuruh kita ataupun suka kepada perkara yang buruk. Jadi kita akan berasa dalam keadaan yang sukar. Sukar tu macam mana? Yang disebutkan aqabah itu kesukaran. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu tak apa itu kesukaran? Apa itu kesukaran yang dimaksudkan? Al-aqabah itu apa? Ayat 12. Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar? Dikatakan juga Al-aqabah ini adalah dosa kita, Ustaz. Betul. Al-aqabah tu sebenarnya apa yang sukar pada diri kita ialah dosa yang ada, yang kita bawa pada diri kita. Yang kedua, al-aqabah juga adalah as-siratul mustaqim. Betul. Titian sirat. Titian sirat itu juga dinamakan sebagai aqabah. Jadi macam mana kita nak, bukannya masalahnya titian sirat tu, sebab titian sirat tu adalah satu yang memang pasti kita akan jalan sama-sama. Yang masalahnya macam mana kita nak lalu dekat titian sirat tersebut. Ada orang, kata Nabi SAW, ada orang yang berjalan seperti sepantas kilat. Betul. Dekat titian sirat. Pantas, terus sampai kilat, dia akan laju. Ada orang yang berjalan macam dengan apa? Macam angin. Macam angin. Ada yang berjalan dengan menggunakan tunggangan. Betul. Ada yang naik kuda laju sikit lah. Hasabul amal. Dan semua ini, nanti sebelum tu, kita cerita lagi. Ada yang berjalan dalam keadaan yang biasa. Jalan Macam jatuh. Buddha Bibi. Itu merangkak. Itu merangkak, Bi. Ni jalan biasa-biasa. Tapi kadang-kadang ada yang jalan dalam keadaan yang sukar. Jalan, lepas tu terjatuh, pegah. Ya Allah, takut sebab bawah tu neraka. Betul. Pegang, jalan lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Galabib. Afa'i al-thu'ban bawah tu macam apa? Ular yang nak patuk kita. Yang kita ni jalan tadi dan bangun, tapi sampai ke hujungnya. Ada orang yang jalan merangkak, ada orang yang jalan dengan muka dia. Betul. Kepala dia jalan ke bawah, tapi nak jalan juga sebab apa? Nak sampai ke syurga. Ada orang yang jalan dan akhirnya jatuh ke kawah neraka. Cuba nak berpaut, akhirnya jatuh ke bawah neraka. Apakah yang membezakan seseorang yang boleh jalan laju, seseorang yang boleh sampai dengan secepat kilat, sepantas angin, dengan menggunakan kenderaan yang lambat, yang menggunakan kenderaan yang laju, yang merangkak dan akhirnya ada yang terjatuh ke kawah neraka? Apakah perbezaannya? Sahabat-sahabat, itulah bezanya amalan kita di dunia. Bagaimana amalan kita dekat dunia, begitulah cara kita akan berjalan di atas titian sirat. Kita nak berjalan dengan pantas, nak berjalan dengan laju, dengan megah, dengan bagaimana kalau amalan kita pada hari ini hanyalah amalan yang buat lebih kurang sahaja. Amalan kita pada hari ini tidak boleh menyebabkan kita sampai kepada matlamat kita. Hujung sana itu adalah syurga. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita bagaimana nak jalan dalam jalan ini, bagaimana kita nak menempuhi jalan ini. Ada 4 perkara, ada 4 cara.
Antara 4 cara tersebut ialah yang paling kuat, yang 4 ini diberikan melalui yang namanya mengeluarkan sesuatu daripada harta kita untuk orang lain, iaitu infak. Apa bentuk infak dia? Sahabat-sahabat boleh tengok pada ayat ke-13. Fakku raqabah. Nombor 1. Paling tinggi sekali Ustaz kan? Betul. Itqu raqabah mu'minah. Ya. Sampaikan kafarah pun. Ah, Kafarah bersama dalam bulan Ramadan. kafarat al-qatil, kafarat Kafarah orang membunuh. puasa, Kafarah puasa. yamin. Kafarah sumpah. Apa Itu. lagi? Kan? Semuanya bermula dengan apa? Macam mana kamu nak kafarah dengan kafarah ni? Mestilah membebaskan hamba sahaya. Sebab dalam zaman jahiliah, kita kata sistem perhambaan ini suatu yang sangat-sangat biasa. Mereka menjadikan manusia itu sebagai modal untuk perniagaan. Kan? Menjadikan, manipulate manusia. Jadi, sahabat-sahabat, macam mana kita nak Islam akan membebaskan hamba adalah dengan cara pada setiap kita kata apa? Cara untuk melepaskan diri daripada dosa tadi ialah dengan membebaskan hamba. Dan ini nombor 1 paling tinggi. Kalau ada lagi, kita boleh buat. Tapi kalau tak ada, kita tak boleh buat lah. Okay? Nombor 1, membebaskan hamba. Nombor 2, memberi makan kepada orang yang lapar. Masghabah. Sebab tu saya kata, kalau kita baca tadabbur ni, kalau ada Quran cantik. Betul. So kita nampak. Aqabah tu apa? Yang mana satu? Pada ayat 11 Aqabah. Pada ayat 12 Aqabah. Pada ayat 13 Fakku. Fakku tu maksudnya membebaskan. Kenapa disebut Raqabah? Raqabah ni tengkuk Ustaz ya? Betul. Sebab tengkuk kita ni kan. Ni Raqabah. Sebab biasa orang kalau Sakit. binatang. Bukan orang sakit. Kalau saya Macam binatang pun kalau dia kita nak ambil tu marah tu orang. pakai dekat ni kan. Ataupun dia letak tali Macam saya kan. kalau saya nak marah sama ustazah, Itu nak urut bukan nak marah. bukan orang nak angkat. Jadi bila sebut tengkuk ni, menunjukkan kita sedang menawan. Betul. So jadi kita nak bebaskan ikatan pada tengkuk hamba sahaya tadi tu. Itu nombor 1. Nombor 2, wa it'amun dhi yaumin it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberikan makan. It'am maksudnya bagi makan lah. Bagi makan fi yaumin, iaitu pada hari. Orang yang sakit dan penat. Orang tu susah lah. Lapar. Betul. Masghabah lapar. Betul. Dia lapar. Dan dalam kelaparan dia, dalam keadaan dia tak mampu untuk bekerja mungkin untuk dan apa yang kita buat, kita hulurkan makanan dan berikan pada dia. Ni nombor 2. Macam mana nak berjalan bagi cepat sikit dekat atas titian sirat tadi. Yang kedua, bagi makan. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat kita pun ramai yang dah memberi makanannya. Subhanallah, dah kita kata berapa fasa dah yang kami sampaikan sedekah sahabat-sahabat sekalian ke Yaman. Yang awal-awal kita bagi makanan masak. Keluarga suami saya masak dan terus edarkan makanan dah siap masak ke rumah. Yang kedua, fasa kedua, diberikan beras, gandum lah. Beras pula. Kita makan roti. Beras. Lupa pula, Yaman makan roti. Bagi gandum satu berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Ya, jadi dapatlah makan dalam masa 2 minggu tu, cukuplah 50 kilo tu. Sampai akhir Ramadan. Mungkin sampai akhir Ramadan dengan minyak Bi. Alhamdulillah. Dengan minyak. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat sedekah yang sahabat-sahabat berikan, bantu Yaman dah sampai dah ke sana. Dan yang ketiga, kita bagi untuk orang sakit. Sebab ada sahabat-sahabat yang memang pilih untuk bagi kepada orang sakit. Dan video ni pun dah siap, nanti kami akan post dekat Facebook. Mereka dah sampaikan dah. Dan mungkin InsyaAllah pergi hospital ke? Wadik pergi hospital? InsyaAllah. Akan yang belum lagi hari ni atau esok, Wadik pula adik ustaz lah kat sana yang menguruskan. Ya, betul. Wakil yang menguruskan, sebab kita tak boleh nak pergi ke sana, tapi kita nak benda tu sampai dan sahabat-sahabat boleh tengok apa yang sahabat-sahabat derma tu boleh sampai kepada orang yang sangat memerlukan. Betul. Ya Allah, tengok mereka dapat makanan, dapat bantuan tadi tu, memang
adik akan pergi ke hospital, cari orang-orang yang memerlukan, orang yang susah dan bukan susah, sakit, orang sakit ni bagi terus. Yang sebelum ni adik pergi ke rumah-rumah, rumah-rumah orang yang memang dah tak larat dah buat apa dah. Terbaring saja. Ada video dia, nanti kami share. Dan insya-Allah sebelum hari raya kita akan bagi duit. So berbentuk duit untuk mereka, yalah mungkin mereka nak Beli beli baju baju raya ke kepada kan. anak-anak. Nak bagi anak-anak rasa seronok kan. Jadi kita bagi cash untuk mereka bersedia untuk hari raya. Dan lebih kurang ada 5 fasa lah Ustaz. 5 fasa kita punya pemberian dengan sedekah semua sekali. Tapi kalau siapa yang belum lagi sedekah, jom kita sama-sama. Kami ada berikan link di bawah ini pada caption ini. Boleh tekan sahaja link tersebut dan jom sama-sama kita bantu orang yang apa? It'amun fi yaumin dhi masghabah, memberikan makan kepada orang yang lapar. Bagi makan pada orang kenyang tak berapa sangat. Bagus juga. Punya bezanya pada dia punya ganjaran. Memberi makan pada orang yang kenyang. Tapi memberi makan pada orang yang lapar, Allahu Akbar, ni sangat besar. Yatiman dha maqrabah. Iaitu yang nombor 3. Nombor 3, memberikan bantuan kepada anak yatim, yang mana anak yatim tu adalah daripada kaum kerabat kita. Subhanallah. Dia yatim. Kita dapat dua pahala. Betul. Memberi iaitu infak, dan yang kedua Qarabah. Silaturahim. Kalau bagi pada orang yang bukan qarabah, kita dapat 1 je pahala. Tapi bagi pada orang yang qarabah, dapat pahala, kita bagi Sedekah dengan silah. Allahu Akbar. So, tengoklah dekat keliling kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, ada tak anak yatim? Hari ni jom sama-sama kita memberi. Maya kata, Ustazah masih boleh infak lagi ke? Boleh Maya, tak ada masalah. Sebab kalau kita kata, sebab kita mudah sangat. Kami memang ada ejen. So jadi walaupun dah 30 Ramadan, insya-Allah boleh sampai juga. Tak ada masalah. Sampai akhir hari. Ya, betul. Okey. Nombor 4, au miskinan dha matrabah. Yang nombor 4, ataupun kita nak bagi infak tadi kepada orang miskin yang dha ni mempunyai. Sahib. Sahib yang mempunyai. Dha matrabah. Matrabah ni asal perkataan turab. Turab tu apa? Tanah, sahabat-sahabat. Miskin yang ada tanah. Apa maksud miskin yang ada tanah? Maksudnya miskin tu sampai keadaan rumah pun dia tak ada. Dia tidur atas tanah, tak ada rumah. Tanah, betul. Ini balaghatul Quran. Nak bagi tahu miskin yang sampai tahap apa? Yang ada tanah. Maksudnya nak kata tak ada tempat perlindungan, tak ada dia punya muka dia nak diletakkan, kain pun tak ada. Yang ada hanyalah tanah. Kita memberikan bantuan kepada orang yang begini. 4 tadi, membebaskan hamba, memberi makan kepada orang yang lapar, dan yang ketiga, memberi bantuan kepada anak yatim yang daripada kalangan kerabat, dan memberikan bantuan kepada orang miskin yang sangat-sangat berada dalam keadaan kesusahan. Thumma kana minal ladzina amanu. Syarat al-iman. Ya, betul. You all kalau buat macam-macam pun baik, tapi kalau tak ada iman, sehabuk Allah tak kira. Betul. Sehabuk Allah tak kira. Sebab tu iman, ini sangat tu lagu Raihan. Iman adalah Suara sedap, masya-Allah. Mutiara. Tak adalah nak bagi sebab Okey. Allahu Akbar. Ada orang dia ada iman tapi tak ada harta, macam mana dia buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum wa innama tas'unahum bi akhlaqikum." Akhlaq, muamalah, qaul hasan, qaul yang baik. Ini yang orang yang tak ada harta. Senyum sedekah, ziarah sedekah. Ini mungkin orang yang tak ada harta boleh buat. Sabar, يعني share صدقة يعتبر. Amal jariyah. Macam itu al-akhlaq an-nabawiyah. Kita boleh ada orang yang sayang agama kita. Itu yang saya nak
lagi tambah atas illa alladhina amanu. Sebab ada orang miskin, Ya, ada orang betul, fakir. betul, betul. Maksudnya kalau kita tak ada apa-apa, macam mana kita nak dapat tadi? Kita nak dapat pahala-pahala. Kita nak masuk syurga, Kita kita nak masuk takut syurga. kalau kita jatuh dalam neraka. Dia sirat tu. Macam mana kita tak, Allah tak bagi rezeki. Hmm. Al-akhlaq. إنما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسنكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Akhlak. Kita boleh terus jalan. Masuk syurga, insya-Allah tak boleh jatuh atas neraka wal iyadu billah. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, summa sebut Ustaz sebut tadi kan, summa tu sebenarnya bermaksud waw juga. Dan Bermakna. bermakna. Ulama tafsir kata maksud thumma Bukan bermakna kemudian lah, tapi amkana. bersama lah. Tadi buat 4 perkara dan bersama. Kejap ya. Abi. 4 amalan dipermudahkan untuk perjalanan ke titian sirat ke syurga, iaitu yang pertama membebaskan hamba, memberi makanan. Saya baca Maya tulis. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi makan infak pada anak yatim. Kita tambah sikit Maya, memberi infak kepada anak yatim daripada kalangan kaum kerabat. Okey, nombor 4, membantu orang yang sangat fakir. Okey, betul. Okey, cikgu dah bagi nota. Kita memang suka. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Saya tengok kalimah pun dah nampak dah. Sebab cikgu akan masukkan apa? Dia punya pecah-pecahan tadi tu, rumusan daripada cikgu. Subhanallah. Sikit lagi, summa kana minal ladzina amanu, mesti kena ada iman. Lepas tu dalam keadaan saling berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang. Ini 2 faktor yang sangat penting dalam memberi nasihat. Ustaz dah sebut tadi, agama ni adalah nasihat. Tapi agama meletakkan bukan nasihat tu macam dekat netizen tu, bawang-bawang rangers sekalian. Yang bagi nasihat macam apa kita kata apa? Macam peluru berpandu. Dekat Palestin kena peluru berpandu. Rupanya dekat Malaysia pun ada juga peluru berpandu daripada bawang rangers, daripada netizen. Itu bukan nasihat. Sorry to say, that is not nasihat. Nasihat mesti dengan 2 perkara. 2 perkara, yang pertama nasihat dengan kesabaran. Contoh kalau orang tu buat salah. Boleh tak kita cakap, mak kau ayah betul kau ni. Oi, ahli neraka. Buat taubat lah. Boleh tak macam tu? Itu bukan nasihat. Itu namanya penghinaan. Ya. Hina kan? Ihana. Itu penghinaan. Itu bukan nasihat. Nasihat ialah sesuatu yang kita bagi dengan kesabaran. Yang nak bagi ni pun kena sabar. Ya Allah kak, cantik ni akak pakai tudung ni kak. Kan? Kalau akak pakai macam ni sehari, ya Allah, tak tahulah kak, memang makan cantik lah kak kan. Macam daripada umur 40 tu, jadi umur 20. Macam tu. Sabar. Jangan bagi nasihat tu, orang kata apa, bagi dengan peluru berpandu. Nasihat dengan sabar. Nasihat dengan kasih sayang. Ada kasih sayang tu, walaupun dia tak boleh kita tunjuk daripada perkataan, tapi dia cukup daripada hati. Orang yang mendengar tadi boleh merasai kasih sayang tersebut. Betul. Kalau kita nasihat dengan rasa benci, sorry lah, memang tak sampai. Tak sampai pada dia dan tak sampai pada Allah. Apa yang kita nasihat tu tak sampai pada Allah. Tapi kalau kita nasihat dengan kasih sayang, kita nasihat dengan aku sayang dia, aku nak kebaikan pada diri dia, walaupun tak sebut tapi ada dalam hati, sampai insya-Allah. Sahabat-sahabat, ini perbezaan di antara nasihat dan kita penghinaan. Okay, boleh tulis ya? Nasihat mesti kena ada 2, dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Merekalah itu golongan-golongan kanan. Maimanah kanan. Walladzina kafaru, yang ambil buku, yang ambil buku pada tangan kanan. So ada 2 lah. Washabul yamin ma ashabul yamin. Dalam surah Al-Waqi'ah pun banyak sebut pasal golongan kanan dan golongan kiri. Yang ni ulaika, yang atas tadi tu, ciri-ciri atas tadi, apa cirinya? Kalau ikutkan tambah yang 4 tu, sedekah-sedekah apa semua tu 4, lepas tu tambah keimanan kan. Summa kana minal ladzina amanu. Dia ada keimanan dan dia memberi nasihat dalam keadaan yang sabar dan dalam keadaan yang rahmah, yang penuh kasih sayang. 7 ini, mereka ini ashabul maimanah. Dia orang golongan kanan, orang beruntung lah senang kata. Dan ada orang yang ashabul masy'amah. Ayat 19.
Siapa dia ashabul masy'amah? Wallazina kafaru biayatina. Mereka yang tak percaya dengan ayat Allah. Dia dengar ayat Allah, dia dengar perintah daripada Nabi, dia dengar hadis Nabi, dia kata, dia kata macam tu. Selamat Hari Raya. Betul. Betul tak? Dia pelekeh. Dia kata, entah apa-apa dah. Alah, sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Yang ini ashabul masy'amah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak ada perkara ini dekat dalam hati kita. Bila kita dengar ayat Allah, kita menafikan. Hum ashabul masy'amah. Mereka ini. Hum tu mereka ini. Mereka ini adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Dan ke atas mereka neraka yang tertutup rapat. Tidak ada satu ruang. Neraka itu dipanas, apa kita kata, sentiasa dipanaskan dan tidak ada satu ruang pun haba boleh keluar daripada neraka tersebut, yang menyebabkan daripada hari ke hari neraka itu akan bertambah panas. Kalau hari ni kita kata neraka itu 30 darjah Celsius, esok dia tak akan jadi 25. Dia akan jadi 35. Lusa dia akan jadi 50. Tulat dia akan jadi 60. Kemudian dia akan jadi 80, dan angka tersebut, darjah Celsius tersebut, kepanasan tersebut akan terus bertambah ilal abad, selama-lamanya. Subhanallahal-azim. Jangan cakap subhanallah. Subhanallah al-qadir ala Tapi kulli syai'. kalau yalah, subhanallah azim sesuatu juga, tapi Allahumma la taqilna bighadabika wala Allahumma la taqtulna bighadabik. Ini doa Syekh, amin ya rabbal alamin. Ini doa Syekh Sabuni. Ali Sabuni bila sebut tentang apa tadi? Ayatnya alaihim narum muqsadah. Wih, walaupun tiga perkataan je, alaihim nar. Ke atas mereka neraka tu pun panas tu pun dah tak ni, tapi bila sebut muqsadah, yang tertutup, yang akan bertambah panas setiap hari, bertambah panas, dan panas tadi akan terus selama-lamanya. Doa, kita takut sangat kan doa. Allahumma la Allahumma la taqtulna bighadabik. taqtulna. Ya Allah, jangan bunuh kami dengan kemarahanmu. Wala tahlikna bi'adzabik. Ya Allah, jangan kau binasakan kami dengan azabmu. Wa najjina min dhalika ya Rabb. Dan selamatkanlah kami daripada semua perkara tersebut ya Rabbal Alamin. Amin. Allahu Akbar. Itu saja Ustaz daripada saya. Okey, alhamdulillah kita dah habis tadabbur surah Al-Balad. Yang nak ikut esok insyaAllah dalam surah Al-Fajr 10 ayat. Sebab surah Al-Fajr 30 ayat. Kita ambil esok 10 ayat. Dan lepas esok 10 ayat dan 10 ayat. Kita tahu macam mana. Surah Al-Fajr belum Belum surah Al-Fajr. Belum Belum. Okey, dan nasad'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu lana liqa'an akhar. Jangan lupa doa kita sampai akhir Ramadan. Sampai bila? Sampai keluar ke dunia. InsyaAllah. Ila liqa'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum.